Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما دل. وعلى قسمين أعني المفردة كلي أو جزئي حيث وجد، فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. Kita dah bahas malam berkenaan dengan perbahasan apa itu muhmal, apa itu musta'mal. Kemudian kita bahas juga berkenaan dengan murakkab, lafaz yang murakkab dan lafaz yang mufrad. Dan hari ini kita akan dan juga dibahaskan juga dulu juz'i dengan kulli. Juz'i merujuk kepada tertentu sahaja, menegah daripada kita tasawur kepada benda lain, menegah daripada kita tasawur ada syarikah, ada perkongsian dengan benda lain. Adapun kulli tidak menegah untuk kita tasawur ada benda lain yang masuk sekali. Itu kulli. Kemudian sambung lagi, wa qala asy-syaikhu syarihu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Ahmad Ad-Damanhuri rahimahullah ta'ala, wa huwa sittatu aqsamin kulliyun lam yujad min afradihi fardun wa kulliyun wujida minha fardun wa kulliyun wujida minha afradun wa kullu wahidin min hadhihi thalathati qisman. Wahwa, dan bermula dia al-kulli. Tu. Wahwa, dan bermula dia al-kulli. Khabar sittatu aqsamin, ada 6 pembahagian. Ada 6 pembahagian. Sittah itu isim adat. Sittah itu isim adat, aqsam itu ma'dud. Kaedah dia apabila meng'ataf, apabila mengidhafat oleh isim adat kepada ma'dud dia, maka idhafat itu membawa makna min. Membawa makna min. Ay sittatun min aqsam. Wa huwa sittatu aqsamin, dan bermula dia al-kulli itu 6 pembahagian, yakni 6 daripada pembahagian. Mana yang pertama, badal kulliyun, ialah kulli yang mana jumlah selepas itu jumlah sifat bagi kulli. Kulli yang tidak sama sekali ada ia kulli itu min afradihi. Bukan. Lam yujad, dia punya
Ha? Tak baca lagi? Asal baca dah semalam. Asal macam baca semalam. Kau tak baca lagi? Wal maqsudu huna ay huna fi hadzal fasli. Dan bermula maksud di sini ay fi hadzal fasli al mufradu, ialah mufrad. Jadi dalam fasal ni cerita pasal mufrad, bukan nak cerita pasal murakkab. Tu nanti kita buat betul tu lah. Okey, cerita dalam fasal ni walaupun dia bahaslah dari sudut murakkab tu apa, mufrad tu apa, tapi yang lebih detailnya ialah dalam pembahagian murakkab, dalam pembahagian mufrad, bukannya murakkab. Okey. Jadi muhmal musta'mal, muhmal kita tolak buang, ambil musta'mal. Musta'mal ada mufrad murakkab, murakkab kita tolak buang, ambil hak mufrad. Mufrad itulah yang detail tu. Wa huwa, dan bermula dia mufrad itu khabar qismani, dua bahagian. Apa dia? Badal juz'iyun, juz'i, yang bangsa juz'i. Apa? In mana'a tasawwura ma'nahu min wuqu'i syarikati fihi. In mana'a, jikalau menegah ia oleh juz'i itu, dhamir mustatir, huwa kembali pada juz'i. Tasawwura maf'ul bih, menegah akan mentasawurkan maknanya, makna juz'i. Tu maknanya, makna juz'i tadi. Tu min wuqu'i syarikati, daripada berlakunya ataupun daripada berlakunya perkongsian, fihi ay fi makna, padanya, pada makna, seperti kazaidin. Asal macam baca lah semalam. Tu seperti Zaidin. Seperti Zaidin. Zaid itu, dia itu adalah juz'i. Sebab apa? Sebab tidak ada lagi. Asal semalam dah baca dah. Kita buat contoh Ahmad. Ahmad dalam satu dunia ni, okay, dia seorang ataupun orang yang bernama Ahmad itu, orang yang bernama Ahmad itu hanya dia seorang sahaja dipanggil sebagai insan. Hak lain adakah tidak dipanggil insan? Tidak. Tu. Kita kata Muhammad pun insan, Ali pun insan, Mamat pun insan, Omar pun insan, Abu pun insan. Jadi tidak tertentu kepada bahawasanya Ahmad itu ialah semua manusia itu ialah Ahmad dah. Maka Ahmad itu juz'i, hanya orang tertentu sahaja, tidak perlu kepada perkongsian orang lain mengatakan dia itu ialah Ahmad. Tu. Mereka yang bernama Ahmad sahaja, tidak boleh kongsi dengan nama lain. Tu. Okay. Juz'i ni khususlah. Khusus. Tidak boleh berlakunya syarikah, tidak boleh berlakunya perkongsian. Wa kulliyun illam yamna' tasawwura ma'nahu min wuqu'i syarikati fihi ay fil ma'na. Dan bermula kulli itu pula jikalau tidak sama sekali menegah ia al-kulli itu akan tasawur maknanya, makna kulli, daripada berlaku perkongsian padanya pada makna, seperti kal asadi ay wa dhalika thabitun kal asadi, seperti singa. Singa tidak menegah kita untuk tasawur benda lain untuk masuk sekali di bawah singa. Contoh kita bagi semalam insan. Bila kita kata insan, boleh masuk sekali macam-macam dalam tu. Boleh masuk Abu, Ahmad, Muhammad, Mamat, macam-macam. Jadi itu kulli. Nak kulli atas lagi, contoh hayawan. Hayawan lagi masuk banyak. Insan masuk, asadun masuk, faras masuk, baqarah masuk, ghanam masuk. Jadi al-asad ini kulli. Sebab apa? Bawah dia ada macam-macam singa. Singa Afrika, singa Malaysia, singa Indonesia, singa itu, singa ini, singa betina, singa jantan, macam-macam. Jadi dia kulli. Dia bukan tertentu kepada itu sahaja. Habis tu, malam dah tu. Wa huwa ay al-kulli itu sittatu aqsamin, ada 6 bahagian. Kulliyun lam yujad min afradihi fardun, iaitu kulli yang tidak sama sekali ada daripada afradnya, afrad kulli itu oleh fardun, akan fardun. Fardun fa'il yujad, aujada yujidu ijad. Jadi yujad itu ialah bina maklum, bina majhul, maka fardun itu naik fa'il.
Okey, tidak sama sekali wujud daripada afrodnya itu satu fardun pun. Satu fardun. Afrod jam'u fardin. Satu fard sekali pun. Tak ada. Tak sama sekali wujud. Dan ada wa kulliyun wujida minha min afrodihi, itu fardun. Dan ada kulli pula yang ada daripada afrodnya itu ada satu saja fardun. Kulli ni ada hanya satu ya. Ada hanya satu ya. Dua. Yang ketiga apa lagi? Wa kulliyun wujida minha min afrodihi afrodun. Dan kulli yang ada daripada afrod tu banyak afrod. Tu. Tadi ada afrod daripada afrod tu satu afrod ya. Satu afrod yang ada yang boleh dikatakan kulli. Hak ni banyak afrod. Hak yang pertama tak ada terus. Tak wujud mana-mana afrod. Kemudian musannif kata wa kullu wahidin min hadhihi thalathati qismani. Istinah balik. Mubtada kullu wahidin mudhafu ilaih min hadhihi sim ba'da funjar thalathati badal qismani khabar. Dan setiap satu daripada tiga pembahagian, daripada tiga ini ada dua bahagian. Setiap tiga ni ada dua jadi ada enam. Mana al-awwalu ay al-qismul awwalu. Jadi badal. Al-awwalu ay al-qismul awwalu wa huwa, dan bermula dia al-qismul awwal alladhi lam yujad min afrodihi fardun, yang mana tidak sama sekali ada daripada afrod-afrodnya. Afrod alladhi akan fardun, akan satu fard pun. Satu fard pun tidak wujud. Mana? Pecah dua. Tak wujud tu imma ta'mim, imma ma'astihalatil wujudi ay fil khariji. Sama ada beserta tidak boleh wujud ay fil kharij, istihalah tidak. Kalau wujud mesti. Kalau jawaz boleh, itu hukum. Tak ada beserta tidak boleh wujud pada kharij. Mana? Kajtima'id diddaini, seperti berhimpun dua perkara yang berlawanan. Ada afrod yang berhimpun dua perlawanan? Tak ada. Tak ada. Tu. Tapi kulli lah. Dia kulli. Tapi kulli itu di bawahnya tidak ada afrod. Mana? Ijtima'ud diddain. Tak ada dalam dunia ni di kharij yang berlakunya ijtima'ud diddain. Tak ada. Tu satu. Atah baik kata ma'astihalatil wujud ay imma ma'a jawazil wujudi ay aqlan. Tadi istihalatil wujudi ay aqlan. Ini pun aqlan. Ataupun beserta harus ada tapi tak ada sekarang ni. Mana? Kabahrin min za'baqin. Seperti laut daripada raksa, daripada merkuri. Mustahil lah. Mustahil adatan, tapi harus aklan. Harus aklan. Cuma tak ada lagi lah sekarang ni. Tu. Fardun, farad dia tak ada pun. Tak ada di kharij. Sekarang ni laut yang semuanya itu merkuri, semuanya itu raksa, tak ada. Tu. Semua raksa, semuanya adalah merkuri, tak ada. Yang ada pun, kalau ada pun sikit-sikit saja. Dia tidak menjadi lautan merkuri, tak ada. Lautan semuanya air. Jadi tidak ada fard, tidak ada fard di bawahnya, di bawah kulli itu. Tapi boleh tak ada? Boleh, tak ada masalah. Itu harus pada akal. Wathani, dan yang kedua, ay wal qismu thaniyu wa huwa alladhi wujida min afradihi fardun, dan bermula dia, dan iaitu al-athani itu ataupun kita nak buat waw istinah lah. Huwa bermula dia al-qismu tsani alladhi, ialah yang alladhi wujida, yang ada min afradihi, afradil ladhi, daripada segala afrodnya, afrod alladhi itu hanya ada fardun, satu saja. Nak fa'il bagi wujida. Satu je. Ada satu je. Daripada kulli tu
bawahnya tu ada afrad, tapi afrad tu satu je. Mana? Ta'mim imma ma'astihalati ta'addudi. Ada sama ada beserta tidak boleh ta'addud, tidak boleh berbilang. Ta'addada ya ta'addadu ta'addudan. Seperti ay wa dzalika thabitun kal ma'budi. Dan bermula demikian itu istihalatut ta'addud itu thabit seperti al-ma'bud, seperti zat yang disembah bihaqqin dengan sebenar. Siapa? Allah. Tu Rabb kulli. Rabb itu kulli. Tu juz'i dia mana? Juz'i ataupun afrad dia mana? Afrad dia seorang. Siapa? Allah. Al-ma'bud bihaqqin. Itulah sebenar-benar yang boleh dipanggil Rabb. Satu ya kulli. Bukan yang tak ada terih, dan bukan banyak afrad dia dah. Satu saja afrad, iaitu fardun lah dipanggil. Daripada afrad-afrad tu hanya satu saja dipanggil adanya juz'i di bawahnya ataupun afrad di bawahnya. Ataf au ma'a jawazit ta'addudi, atau beserta harus pada akal ay aqlan ta'addud dia. Mana? Kasyamsin, seperti matahari. Matahari sekarang satu ya, tapi boleh dah Allah Ta'ala buat matahari banyak lagi? Boleh. Jadi hakikat wakil kharijnya sekarang ni fardun saja, matahari satu ya. Okay? Daripada kulli itu juz'inya ataupun fardunnya ialah satu sahaja, iaitu syamsun, iaitu matahari. Begitu juga bulan. Boleh dah Allah Ta'ala buat banyak lagi? Boleh. Okay? Habis. Dan kita nak buat apa contohnya, kulli bagi syamsun? Contoh kita kata makhluk ke, contohlah. Makhluk apa yang satu je? Antaranya syamsun, bawah dia syamsun, tu qamarun, bulan, dan sebagainya. Okay, itu pembahagian yang kedua. Wa thalithu ay wal qismu thalithu, dan pembahagian yang ketiga, wahwa atah laga tu semua tu, wahwa istinaf, dan bermula dia al-qismu thalith, ialah khabar ma wujida minhu afradun, ialah barang yang ada daripada barang itu afradun, banyak afradnya, banyak fardnya, atau dipanggil afrad, banyak afrad. Satu kulli itu bawahnya juz'i berlambak-lambak. Sama ada imma ma'at tanahi, sama ada beserta habis kesudahan, berkesudahan, seperti wa dzalika thabitun kal insani, seperti manusia. Manusia banyak afrad tak? Banyak banyak afrad ada bawah dia, banyak afrad. Gitu maknanya nanti insan itu kulli, bawahnya banyak afrad tak? Banyaklah afrad. Tapi berkesudahan tak? Berkesudahan tak? Bila berkesudahan tu? Hari kiamat. Hari kiamat tak ada dah insan, berkesudahan. Ini mana contoh yang pertama tadi tu, ijtima'ud diddain. Ijtima'ud diddain sebagai kulli, adakah ada afrad dia? Bawah dia? Tak ada lah. Okay. Okay. Bahar min za'ba. Tu laut daripada mercury, bawahnya ada tak? Tak ada afrad. Tak ada afrad, tapi boleh tak ada? Boleh. Ini pun sama yang ketiga ni. Insan sebagai kulli, bawahnya banyak afrad tak? Banyak afrad. Ada kesudahan? Kesudahan. Bila? Hari kiamat. Ataupun bila? Kalau walaupun tak jadi hari kiamat pun, bila Allah Ta'ala kehendak tidak buat dah insan ni, tak terjadilah insan walaupun belum hari kiamat. Tu, okay? Ataf au ma'a adami tanahi, ataupun beserta tidak ada kesudahan. Ay wa dzalika thabitun kana'imi ahlil jannati, seperti nikmat-nikmat ahli syurga. Dapat tidak berkesudahan nikmat syurga. Sebab khalidina fiha abada. Tu. Au kamalillahi ta'ala, ataupun kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mala nihayatalah, tidak ada nihayah baginya. Kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, la nihayatalah, tidak ada nihayah baginya. Tapi banyak ada afrad, banyak sifat kamalan Allah, sifat kamalan Allah banyak. Sifat wujud, qidam, baqa, banyaklah.
Tapi banyak tu bukan setakat 20, bahkan lebih lagi. Maka ghairu tanahi. Nikmat ahli syurga sebagai kuli, bawah afradnya macam-macam, bidadari, rumah, istana, pasar, macam-macam yang tidak kesudahan. Tu. Okey, habis. Mudah itu. Faidatun ay hadhihi faidatun. Bermula ini suatu faedah. Al-lafzu yusafu bil ifradi wat tarkibi haqiqatan. Bermula lafaz itu khabar yusafu, diwasafkan, disifatkan dia kan lafaz itu, dhamir mustatih huwa daripada al-lafaz bil ifradi ay bi lafzil mufrad. Bil ifradi ay bi lafzil mufrad, sama ada disifatkan lafaz itu dengan lafaz mufrad, wat tarkibi ay wa lafzi tarkib wa lafzi murakkab, ataupun dengan lafaz murakkab, haqiqatan ay fil haqiqah, haqiqatan mansub min naz'il khafid, atau kita nak buat hal tapi wasahala kaunihi haqiqiyan. Okey. Jadi lafaz ini disifatkan padanya itu lafaz mufrad ataupun murakkab. Secara hakikat, bila lafaz itu dikatakan lafaz ini murakkab, lafaz ini mufrad, itu pembahagian lafaz secara hakikat, bukannya majaz. Wa wasful makna, dan mensifatkan makna bihima ay bil ifradi wa bit tarkibi majazun. Tu mensifat, adapun mensifatkan makna dengan mufrad, murakkab, ini makna murakkab, ini makna mufrad, itu majaz. Tu apa dia? Majaz. Okey, majaz. Tu sebab apa lafaz itu dinamakan mufrad ataupun murakkab secara hakikat? Sebab kadang-kadang lafaz itu merujuk kepada satu, dia ada satu mufrad tu. Contoh kita kata Zaidun mufrad tak? Mufrad lah. Sebab apa? Dia ada satu kataan. Tu dia ada satu kataan. Hayawanun, ataupun kita bagi apa lagi? Contoh kita kata Zaidun qaimun. Lafaz tak? Lafaz. Dia panggil lafaz mufrad ke murakkab? Murakkab. Sebab apa? Lebih bersatu. Jadi pada hakikatnya nak membahagikan mufrad murakkab ialah pada lafaz, bukan pada makna. Tu. Kalau dia lafazkan ataupun dia bahagikan juga makna itu ada murakkab, adanya mufrad, itu dia panggil majaz sahaja. Tu dia panggil majaz sahaja. Tu okey. Tu dia panggil majaz sahaja. Sebab bab murakkab dengan mufrad ni, dia ni kita boleh panggil murakkab, boleh panggil mufrad bila kita tengok dia amrun mahsus, dia perkara yang boleh dicerak oleh panca indera. Ini perlihatan ni lah. Kita tengok lafaz tu satu, mufrad lah. Kita tengok lafaz dia itu satu, mufrad lah. Kita tengok dia punya lafaz itu dua, murakkab lah, dah lebih murakkab lah dia panggil. Cuma bila kita itlaqkan mufrad dengan murakkab, pada makna dia jadi majaz. Sebab kadang-kadang lafaz tu murakkab tapi makna dia mufrad. Tapi makna dia mufrad. Contoh apa dia? Abdullah murakkab tak? Murakkab pada lafaz tu murakkab, abdun satu, Allah satu. Tapi pada makna bukan nak menunjukkan abdun itu sebahagian daripada makna Abdullah tak. Tapi bahkan Abdullah itu maknanya mufrad. Tu. Jadi bila kita kata lafaz ataupun makna Abdullah itu ialah mufrad, kita katakan makna sebagai mufrad itu ialah secara majaz.
Itu kata-kata majas. Hakikatnya makna mana boleh mufrad murakkab. Sebab makna ni amrun ma'nawi yang ada di zihin. Dia tidak boleh lihat dalam mata kepala, dalam mata kasar kata hak ni murakkab, hak ni mufrad. Tu, okey. Faham tu? Kalau tak faham, sedang tadi. Okey. Mana tadi? Okey. Habis. Wal ma'na yusafu bil kulliyati wal juz'iyati, dan bermula makna itu pula disifatkan dia kan makna itu bil kulliyati dengan kulliyah, wal juz'iyati dan juz'iyah haqiqatan. Nah, ni terbalik pula. Haqiqatan ai fil haqiqah ataupun hala kaunihi haqiqiyan. Okey. Makna pula bila kita kata makna ini kulli, makna ini juz'i. Itu memang betul lah. Itu pada hakikat memang makna sepatutnya dibahagikan, kata hak ni makna kulli, hak ni makna juz'i. Apa dia? Hak ni makna kulli, hak ni makna juz'i. Tu, okey. Sebab tu kita mengaji hak tadi juz'i tu in mana'a tasawwura ma'nahu. Tasawwura ma'nahu illam yamna' tasawwura ma'nahu. Itu kuliah. Itu kuliah. Tu kuliah apa dia? Kuliah tu kuliah. Kuliah tu kuli itulah. Kuliah juz'iyah. Bila diitlaq pada makna itu ala sabilil haqiqah. Tu. Yang mana zihin kita ni dalam kepala otak kita ni membenarkan atas banyaknya sesuatu tu, atau tidak membenarkan banyak sesuatu tapi hanya benda yang tertentu sahaja. Dalam kepala kita bila sebut insan dalam kepala otak kita fikir seorang ke banyaklah. Jadi insan itu kuli. Jadi makna insan itu kuli. Sebab apa kita kata kuli? Sebab makna yang tasawur dalam kepala otak bila sebut insan banyak. Merangkumi banyak orang. Kuli lah. Bila kita sebut Ahmad, dalam kepala otak kita orang yang bernama Ahmad sahaja. Makna apa? Tertentu pada orang bernama Ahmad sahaja, tidak boleh kongsi dari bawahnya Muhammad, Mamat, Din, tak ada. Tu makna. Itu makna dia. Walaupun kita kata lafaz tu murakkab ke mufrad ke, tapi apa yang kita fikir dalam zihin kita? Dalam zihin kita fikir bahawasanya dia ini kulli. Walaupun dia murakkab lafaz tu, walaupun dia mufrad lafaz tu. Dia tak kira lafaz, dia kira makna. Makna dalam zihin kita ni boleh fikir lebih daripada satu, dia panggil kulli. Boleh fikir satu, dua saja yang tertentu, yang terhad dia panggil juz'i. Dia tak panggil kuli. Tu. Mudah tu. Tu secara hakikat. Kalau dia kata makna ini hakikat, makna ini kuli, makna ini juz'i. Betul. Terbaliknya wa wasful lafzi bihima majazun. Tu. Dan mensifatkan lafaz dengan keduanya, kuli dengan juz'i tadi, kulliyah dengan juz'iyah tadi ialah khabar majazun, ialah majaz. Lafaz ini lafaz kuli. Bila kita kata lafaz ini lafaz kuli, asad ni apa dia? Lafaz asad ini kuli. Kita kata lafaz asad itu kuli, hat majaz. Tapi kita kata makna asad ini kuli. Makna asad itu kuli, itu adalah hakikat, bukan majaz. Itu je. Suruh pening ya. Dia kata mana hakikat macam mananya pembahagian lafaz pada hakikat ialah murakkab dengan mufrad. Tapi kalau disifatkan dengan kepada makna, makna ini murakkab, makna ini mufrad. Contoh Abdullah itu lafaz murakkab tapi makna mufrad. Maknanya mufrad. Kita sandarkan makna kepada mufrad ataupun murakkab, maka itu dia panggil secara majaz. Makna pula sepatutnya pada hakikat disifatkan dengan hak ni makna kulli, hak ni makna juz'i. Tiba-tiba kita kata dak, kalimah ini juz'i, lafaz ini juz'i, lafaz ini kulli. Itu pada majaz. Tu. Sebab apa pada majaz? Sebab lafaz itu tabi' li maknahu. Lafaz itu mengikut makna dia. Tu, okey. Tu. Sebab dia panggil nak jadi juz'i tu secara juz'i kulli secara majaz tu sebab dia taba'an li maknahu. Sebab dia mengikut makna dia. Sebab dia mengikut
maknanya. Maka boleh nak kata lafaz itu kulli ataupun juz'i. Sebab dia ikut makna. Asad itu kulli. Sebab apa? Sebab maknanya pun kulli. Betul lah. Ahmad itu juz'i. Sebab apa? Sebab makna Ahmad itu pun juz'i. Dia taba'an di makna. Habis. Fa in qulta, maka jikalau berkata ia oleh engkau, kanal aula lil musannifi an yuqaddima al mufrada ala al murakkabi. Kanal aula adalah yang terlebih elok lil musannifi, bagi orang yang menulis ni, musannif lah. Fa in qulta ay fil i'tirad. Nak i'tirad pula ni. Nak i'tirad musannif. Kalaulah lebih aula lah bagi musannif itu khabar kana ayyuqaddima ta'wil masdar, jadi khabar kana ayyuqaddima qaddama yuqaddimu taqdim ay taqdimuhu. Tu jadi gitulah, ayyuqaddimal mufrada, bahawa mengkedepanlah ia oleh musannif itu, mendahululah ia oleh musannif itu akan mufrad, akan lafaz mufrad ataupun akan perbahasan mufrad alal murakkabi, atas murakkab. Kenapa musannif buat murakkab dulu kemudian mufrad? Kenapa tidak buat mufrad dulu kemudian murakkab? Sebab apa dia kata? Li'annal mufrad juz'ul murakkab. Tu. Okey, kerana bahawasanya mufrad itu ialah khabar juz'ul murakkab, ialah juzuk bagi murakkab. Betul tak? Mufrad itu juzuk bagi murakkab. Nak ada mufrad, nak ada murakkab, mesti ada juzuk. Nak ada murakkab, mesti ada mufrad. Kita nak bina ayat contohnya Zaidun qa'imun. Mesti tulis Zaidun dulu. Zaidun tu mufrad lah. Qa'imun mufrad yang lain. Bila himpun jadi murakkab. Tu. Kenapa musannif mendahulukan murakkab sedangkan yang mari dulu ialah mufrad? Wal juz'u, seperti mana juga wal juz'u muqaddamun 'alal kulli tab'an. Tu. Dan juz'u itu pula mendahului ataupun terdahulu alal kul, atas perbahasan kul, atas kul taba'an, secara tabiat. Kita dah kata dulu juzuk dengan kul ni beza dengan juz'i dengan kulli. Juzuk ni sebahagian daripada keseluruhan. Kalau juz'i ni dia bukan kira gitu. Dia kira dari sudut jenis dan anwa' tu, daripada jenis jinsun dengan afrad. Ingat itu kulli, kalau kata kulli ada ya belakang, juz'i ada ya belakang. Ini perbahasan dari sudut jinsun wa naw'uhu. Kalau kul dengan juzuk, ni bukan jinsun wa naw'uhu, ini nak bagi tahu ini keseluruhan, ini sebahagian daripada keseluruhan. Nak jadikan meja itu kul. Kemudian nak dah jadikan meja tu mesti kita kena ada kayu, ada dia punya kaki dia, buat dia punya papan atas tu, baru jadi meja. Hak tu juzuk dia. Jadi nak buat meja mesti ada kaki dulu. Kaki tu juzuk dia. Kenapa musannif ini mendahului pembahagian murakkab, pembahagian murakkab, pembahagian murakkab dulu baru mufrad. Tu. Okey? Tu. Satu. Kenapa musannif mendahulukan pembahasan mufrad ke atas murakkab? Tu. Sedangkan mufrad itu ialah sebahagian daripada murakkab. Tu. Okay. Dan juzuk itu terdahulu atas kul secara tabiat. Mana jawab dia? Fal jawabu, maka bermula jawabnya. Tu. Jawab dia lagu mana? Begitu juga. Tak apalah. Fal jawabu, maka jawabnya anna ma'nal murakkaba thubutiyun, bahawa makna murakkab itu thubutiyun, bangsa sabit, bangsa sungguh. Mana pula dia tengok sungguh ni? Wa ma'nal mufradi adamiyun, dan makna mufrad itu pula bangsa tak ada. Kok mana pula ni? Murakkab itu subut, makna mufrad itu adami. Kena faham dulu, subutiyun tu subut sungguh lah. Adamiyun ialah mafhumuhu adamus syai'i. Ialah apa? Mafhumuhu adamus syai'i. Tu.
Dah mana subutnya? Subutnya tengok pada ta'rif musannif. Tengok pada ta'rif syarih kita ni lah. Ta'rif syarih kita ni. Apa dia murakkab? Murakkab ataupun kita tengok pada matan lah. Apa dia murakkab? Dia kata fa awwalun ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aksi ma dalla. Ma dalla barang yang menunjuk ya. Ya dululah maksudnya. Ya dulu. Tu, okey. Ya. Tu. Gatel. Okey. Kenapa musannif? Musannif lakukan syarah. Syarah dia mendahulukan mufrad, baru murakkab. Tengok nazim. Fa awwalun ma dalla juz'uhu ala. Kenapa dia mengutamakan murakkab? Fa awwalun ay imma murakkabun wa imma mufradun. Sama ada murakkab ataupun mufrad. Kemudian dia kata yang pertama yakni murakkab itu ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Sebab tu. Sedangkan syarah dia mendahulukan murakkab, dia mendahulukan mufrad. Mufrad ialah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Sebabnya ialah subutiyun. Apa subutiyun? Subuti ialah kerana murakkab itu dia yadullu. Yadullu ala juz'i ma'nahu. Yadullu tu ayat yang mujabah. Ayat yang sabit bukan nafi. Tu. Sedangkan makna al-mufrad adamiyun ay mafhumuhu adamus syai'. Mafhum bagi mufrad itu tiada sesuatu. Mana? La yadullu ala juz'i ma'nahu. Tu. Mufrad ialah la yadullu. Sedangkan murakkab yadullu ala juz'i ma'nahu. Maka didahulukan sabit atas nafi. Didahulukan sabit atas adami. Adami ay mafhumuhu adamus syai'i. Macam sifat salbiah lah. Sifat salbiah kan adami. Apa adami? Ay mafhumuhu adamus syai'. Sifat baqa' tak baharu. Sifat baqa' tak baharu. Sifat baqa' tak fana. Sifat qidam tak baharu. Sifat asa tak berbilang. Tak adamiyun. Sifat salbiah adamiyun ay mafhumuhu adamus syai'i. Fahamnya itu di sebalik dak. Maka faham di sebalik mufrad itu la ya dulu. Tu adamiyun. Maka didahulukan subuti atas adami. Sebab tu dia bagi kaedah wal ithbatu asyrafu minan nafi. Dan bermula isbat itu lebih mulia daripada nafi. Maka sebab itulah faqaddamahu alaihi lidzalika. Maka mendahului ia oleh musannif akan demikian itu, demikian murakkab alaihi alal mufrad. Kenapa? Lidzalika ay lidzalikal mazkuri lidzalikal mazkuri min ma'nal murakkabi thubuti wa ma'nal mufradi adami. Wa bihadza, dan dengan ini ay bihadzal jawabi yujabu, dijawab juga an taqdimihi, daripada mendahuluinya musannif al-juz'iyya, mendahului musannif akan al-juz'iyya maf'ulun bih bagi taqdim. Okey, maf'ulun bih bagi taqdim. Okey. Okey. Wa bihadza, dan bermula ini, dan dengan ini bihadzal jawab yujabu, dijawabkan an taqdimihi, taqdimul musannif al juz'iyya, akan juz'i itu alal kulli, atas kulli. Silap tu. Silap kan? Kau ada nuskhah tu? Ada nuskhah tak yang kata kulli alal juz'i? Silap tu. Tengok orang nuskhah kita, tak ada nak tengok kita. Taqdimul kulli ala juz'i, aywa, tu yang tepat. Tu je duk pelik ni.
Tu duk pelik tu. Ko mana ni? Taqdimihil juz'i al kulli. Tu pelik tu. Taqdimihil juz'i al kulli. Taqdimihil juz'i al kulli. Ya, kulli dulu baru juz'i. Tengok matan tu. Fa mufhimu ishtirakinil kulliyyu ka asarin wa aksuhul juz'iyyu. Kulli dulu baru juz'i. Tiba-tiba sini ni syarah ni. Tapi dia panggil tabak nuskhah silap tu. Okey. An taqdimihi ay taqdim musannif al-kulliyya 'ala al-juz'i. Tengok dalam musannif, dalam matan sulam, dia mendahulukan kulli atas juz'i. Sedangkan syarah kita dia mendahului pembahasan juz'i dulu baru kulli. Sebab apa? Atas alasan yang sama. Al-kulli itu adami, ya juz'i itu subuti. Maka didahulukan adami, iaitu adami apa dia? Illam yamna' tasawwura ma'nahu. Tu kulli. Lam yamna'. Tu adami tu. Mafhum huwa anawi syai'. Juz'iyyun mana'a tasawwurahu. Tu dia panggil subuti. Maka mendahululah oleh musannif perkara yang nafi atas mendahulukan perkara isbat atas nafi kerana asyraf. Habis tu. Wa qawluhu dan katanya juz'i ma'nahu. Okey, juz'i ma'nahu. Tu juz'i ma'nahu. Juzu' makna, baca juz'i tu. Bukan juz'i. Bitahriki ay hala kaunihi maqru'an. Hal kepada juz'i ma'nahu. Hala kaunihi maqru'an, hal keadaannya juzu' itu dibacakan dia bitahriki zai bidhammi, dengan mentahrikkan, membariskan huruf zai bidhammi, dengan dhammah. Juz'i tu bacaan mana? Kama ay wa dzalika thabitun kama qara'a bihi biqaulihi juz'i ma'nahu tu syu'batun. Nama orang Syu'bah yang baca juz'i, tapi kita baca juz'u, boleh tak? Daripada mana? Min riwayatin ay hala kaunihi naqilan, ataupun hala kaunihi rawiyan min riwayati Asimin, daripada riwayat Asim. Dia baca dengan juz'u, bukan juz'u ataupun juz'i. Okey, habis. Thumma qala, habis itu. Kemudian kita nak buat peta sikit lah. Habis dah tu kelas tu. Sambung pula esok berkenaan qala ila akhirih. Kemudian kita pergi pada whiteboard kita macam biasa. Tak tahulah sempat lukis ke tak. Tak sempat lukis tu, kita sambung esok lah. Kita tengok apa yang sempat sahaja. Mana pen tak tahu. Kita main whiteboard special sikit. Okay. Ini dia whiteboard kita. Whiteboard yang Allah jeng. Whiteboard yang serba indah. Okay. Jadi perbahasan kita secara kesimpulannya al-alfaz. Apa? Al-alfaz. Ini perbahasan berkenaan dengan lafaz. Jadi al-alfaz ini kita ada dua. Kita kata dulu sama ada apa? Sama ada musta'mal. Musta'mal yakni lafaz itu digunakan, ataupun dipanggil muhmal. Muhmal ni tak digunalah, terhuk buang. Okay. Contoh muhmal apa dia bagi? Daizun. Apa dia? Daizun. Asal daripada Zaidun lah. Asal daripada Zaidun, dia bubuh Daizun. Terbalikkan. Tak betul. Dan apa-apa, tak semestinya Daizun ni, tak apa-apa sahaja lafaz yang tak ada makna dia panggil. Apa-apa sahaja lafaz yang tidak digunakan dalam bahasa Arab dipanggil muhmal. Walaupun dia dibina atas huruf-huruf mabani. Ya, huruf-huruf hijai. Dia dibina atas huruf hijai, tapi tak ada makna. Dia huruf bahasa Arab dah, tapi tak ada makna. Dia panggil muhmal. Musta'mal ni jenis ada makna. Maka jenis ada makna ni, ulama sebut dia bahagi pada dua. Satu murakkab. Tu. Satu dipanggil sebagai mufrad. Satu dipanggil sebagai mufrad. Okey, murakkab dan mufrad. Okey, murakkab dan mufrad. Contoh kita mufrad ni ada banyak. Kita buat murakkab dulu. Okey. Murakkab ni contoh dia apa? Contoh kita buat contoh dia Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Murakkab tak? Murakkab. Ni mubtada, ni khabar mudhafu ilaih. Ini maudhu', ni mahmul. Ini
ni lafaz ni tasawur, 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 tasawur. Tasawur jadi tasdik. Tu. Tasawur Muhammad, tasawur Rasul, tasawur Allah, tasawur Rasulullah, maka dia jadilah tasdik. Ni kita menisbahkan Rasulullah pada Muhammad jadi tasdik. Tu dalam bahasa tasawur tasdik tu, ingat kedak tau orang point. Tu. Kemudian ni pula murakkab ni pula terbahagi kepada dua. Terbahagi pada dua. Satu dia panggil, mari balaghah sikit, dia panggil khabari. Dia panggil khabar lah. Khabari. Hak ni dia panggil apa? Sebagai insya. Insya'i itulah. Insya'iyah lafzan. Ma'nawiyah ma'nan. Insya' apa? Khabariyah lafzan, insya'iyah ma'nan. Khabariyah lafzan wa ma'nan dan sebagainya. Itu dia murakkab tu. Sallallahu alaihi wasallam. Dia itu adalah lafaz khabariyah lafzan, insya'iyah ma'nan. Sebab apa? Murakkab. Kemudian khabar. Khabar ni macam biasalah. Khabar ni khabar ni ialah ma yahtamilu sidqa wal kadhib. Ma yahtamilu sidqa wal kadhib. Barang yang berkebarangkalian untuk betul dan salah dan nipu. Insya' ni ma la yahtamilu sidqa wal kadhib. Barang yang tidak mengihtimalkan benar ataupun salah. Maka insya' ni bahagi kepada dua. Dalam bahasa balaghah, iaitu yang pertama talabi. Yang kedua ghairu talabi. Apa talabi ghairu talabi ni? Talabi ialah tuntut sesuatu. Ghairu talabi tidak menuntut sesuatu, tapi dia insya', dia bukan khabar. Dia insya'. Talabi dan ghairu talabi. Kemudian talabi ni pula, ataupun kita buat ghairu talabi dululah. Ghairu talabi ni ada banyak lah kan? Ada banyak. Ada dia panggil at-ta'ajjub. Ma ajmalas sama. Ma ajmalas sama at-ta'ajjub. Ada dia panggil al-madah. Ada dia panggil apa? Al-madah, puji. Ada dia panggil keji, az-zam. Ada dia panggil az-zam, keji. Ada dia panggil al-qasam. Dia panggil apa? Al-qasam. Apa lagi dia panggil? Ada lagi sebagai ar-raja, harap. Okey. Dan ada satu lagi dia panggil sebagai siyarul uqud, sirah akad. Akad nikah ke, akad jual beli ke, segala akad dipanggil insya'i ghairu talabi. Ini semua tak menuntut sesuatu. Kita puji tak tuntut sesuatu pun. Ta'ajub tak tuntut sesuatu pun. Ni semua tak tuntut sesuatu. Adapun insya'i yang menuntut sesuatu, ada juga pecahnya, iaitu contohnya al-istifham. Tu kita tanya nak faham sesuatu. Okay, istifham. Haraf istifham dia panggil. Ataupun yang kedua, kita at-tamanni. At-tamanni. Dia panggil at-tamanni ni mengharapkan sesuatu yang tidak boleh dicapai dah. Mustahil lah nak capai. Tapi kita minta lah benda tu. Tu. Okey. Yang ketiga, contoh lagi apa dia? Yang ketiga dia panggil talabul fi'li. Menuntut untuk buat sesuatu. Menuntut untuk buat sesuatu. Talabul fi'li ada tiga lah kan? Iaitu dia panggil sebagai amar. Amar ni suruh. Tu. Atau dia panggil sebagai ad-du'a. Yang kedua ad-du'a. Amar ni daripada level orang atas kepada orang bawah. Allah level atas. Kita level bawah. Maka dia panggil amar. Kita level bawah, Allah level atas, ad-du'a dia panggil. Jadi, minta orang bawahan kepada orang atasan, dia panggil du'a. Minta orang atasan kepada orang bawahan, dia panggil amar. Dan ada satu lagi, iltimas. Ada satu lagi apa? Iltimas. Iltimas ni sama taraf. Kita minta sesuatu dengan orang yang sama taraf dengan kita, seperti kawan kita, abang kita, adik kita dan sebagainya. Contohlah. Okey. Itu talabul fi'li. Dan ada lagi dipanggil talabul kafi. Tu menuntut untuk menegah sesuatu. Jangan buat. Tu dia panggil. Sama ada dia berbentuk nahyu. Sama ada berbentuk an-nahyu. Larang nahyu ni. Tuntut tinggal. Nahyu. Dia buat dari sudut larangan. Ataupun dari sudut doa. Doa pun boleh juga. Talabul kafi seperti apa? Rabbana la tu'akhidna. La tu'akhidna. Janganlah kamu ambil kami. Tu'akhidna tu. Okay, dan ada juga dari sudut iltimasnya juga. Dari sudut setarah dengan kita, kita kata jangan buat gini-gini. Jangan buat gini, jangan buat gitu. Tu. Okay.
Dan ada lagi satu dia panggil an-nida. An-nida seru. Seru pun kita tuntut sesuatu juga daripada dia, maka kita seru. Ini contoh-contoh lah. Tu contoh-contoh daripada insya. Habis tu. Dalam bab murakkab habis. Okay, dalam bab murakkab habis. Kemudian mufrad pula. Itu kita kata apa mufrad dulu tu ada 4 kan? Ada 4. Okay. Kita bagi empat ni mufrad bukan mufrad yang tadi tu. Itu fardun, ni mufrad. Ni mufrad. Kita boleh bahagikan mufrad ni kepada 4. Yang pertama dia panggil mufrad yang tidak ada juzuk sama sekali baginya. Tidak ada juzuk sama sekali, hakikatan, tak ada juzuk sekali-kali. Tak ada juzuk langsung. Mana? Contoh kita kata haraf ba. Ba ni tidak ada juzuk. Nak juzuk apa lagi? Bukan ada separuh lagi. Tak ada dah. Dia hanya haraf satu je. Tidak ada juzuk semata-mata pada hakikat. Tidak ada juzuk. Tidak ada juzuk. Tapi ada makna lah ba ni. Kalau maknanya digandingkan dengan isim majrur yang lain, baru ada makna. Tu okey. Harfun jaa bi makna, kena ada makna. Kalau dia gabung dengan suatu sebab dia haraf. Dan yang kedua dia panggil mufrad yang lahu juz'un. Mufrad yang padanya ada juzuk. Tapi la yadullu ala syai'. La yadullu ala syai'in. Tidak menunjuk kepada sesuatu yang lain. Dia mufrad ada juzuk tapi tidak menunjukkan atas sesuatu. Contoh apa dia? Contoh Zaidun. Ni lafaz murakkab ni. Lafaz mufrad lagi pula murakkab. Mufrad lagi pula mufrad lah. Apa lagi? Okey, mufrad. Dia mufrad. Ada juzuk tak? Ada juzuk. Mana juzuk dia? Juzuk dia ialah terbina daripada haraf zai, ya, dal. Zai, ya, dal. Maka ada juzuk tak? Ada juzuk lah. Tapi juzuk dia itu tidak memberi makna sesuatu. Zai ni apa dia? Zai ni tak ada makna. Ya ni tak ada makna. Dal ni tak ada makna. Tapi gabungan Zaidun barulah az-zatul musammatu bi Zaidin. Tu Jadi mufrad, dia mufrad. Lahu juz'un, dia ada juzuk. Mana? Zai, ya, dal. Tapi la yadullu ala syai'. Yang mana juzuk dia itu Allah. Yang mana juzuk dia itu zai, ya, dal tidak menunjukkan kepada makna sesuatu. Ya tak ada makna, zai tak ada makna, dal pun tidak ada makna. Okey. Kemudian yang ketiga dia panggil sebagai mufrad. Ada mufrad yang baginya itu ada juzuk, lahu juz'un. Ada juzuk dan dia itu menunjukkan yadullu ala ma'nan. Tu menunjukkan kepada suatu makna. Dia menunjukkan kepada suatu makna. Akan tetapi dia punya lafaz yang juzuk tadi itu laisa bukan juzuk makna. Allah. Maknahu. Mufrad. Baginya juzuk. Ada juzuk tak? Ada juzuk. Yadullu ala ma'nan. Dan juzuk tadi tu ada makna lah. Tapi laisa juz'i ma'nahu. Tapi tidak menunjukkan juzuk maknanya. Maknanya apa? Maknanya ialah makna dia itu bukannya murakkab. Bahkan maknanya itu mufrad. Tu. Ada juzuk murakkab dari sudut lafaz. Makna dari sudut maknanya ialah mufrad. Contoh apa dia? Abdullah. Kita kata tadi. Abdullah. Ada juzuk tak? Ada juzuk. Juzuk itu yadullu ala ma'nan tak? Yadullu ala ma'nan. Kalau kita pecahkan, Abdun ada makna tak? Ada makna. Allah ada makna tak? Ada makna. Tapi Abdullah ini tidak laisa juz'u ma'nahu. Tu. Abdullah itu laisa juz'a ma'nahu. Bukanlah juzuk makna sesuatu. Bahkan maknanya itu adalah mufrad. Okey, maknanya ialah maknanya mufrad. Dia bukan makna murakkab juga. Dia bukan makna seperti hayawanun natiq dak. Hayawanun natiq, hak ni juzuk. Hak ni juzuk. Dan hayawan ni merujuk kepada juzuk maknanya. Makna bagi insan lah. Makna bagi insan. Tu.
Habis. Tu yang ketiga. Yang keempat, mufrad. Dia mufrad. Mufradun. Allah. Kemudian baginya ada juzuk. Lahu juz'un. Dan kemudian menunjukkan pula yadullu ala ma'nan. Ataupun yadullu terus kepada ataupun yadullu ala ma'nan. Okey, yadullu ala ma'nan. Yadullu ala ma'nan. Kemudian menunjuk juga wa yadullu ala juz'i ma'nahu. Menunjuk kepada juzuk maknanya juga. Tapi lakin dalalatuhu, tetapi dalalahnya, pemahaman terhadap lafaz itu, dalalatuhu, dalalah yang merujuk pada lafaz itu ialah ghairu maqsudatin. Tu ghairu maqsudatin, tidak tertentu. Mana dia? Contoh ialah hayawanun natiq. Contoh ni. Hayawanun natiqun. Mufrad, dia mufrad. Lahu juz'un. Dia mufrad. Lahu juz'un, ada juzuk. Ada juzuk tak? Hayawan satu, natiq satu. Hayawan satu, natiq satu. Tu. Mufrad jangan tengok lagi, kita tak faham. Kok mana mufrad tu? Sabar. Lahu juz'un, ada juzuk tak? Ada juzuk. Menunjuk kepada makna tak? Juzuk tu. Juzuk menunjuk kepada makna. Hayawan ada makna, natiq ada makna. Dan lafaz tersebut yadullu ala juz'i ma'nahu, menunjuk kepada juzuk maknanya yang lain. Ialah natiq hayawan tu ialah juzuk kepada makna insan. Natiq itu ialah juzuk kepada makna insan. Tetapi lakin tu. Okey. Tetapi mana? Tetapi dalalahnya itu tidak tertentu. Tu. Ghairu maqsud, bukan tidak tertentu. Dalalah pemahaman kata hayawanun natiq di sini, hayawanun natiq di sini bukan dengan makna hayawan, bukan dengan makna insan secara umum. Tak. Dia bukan nak mentakrifkan insan. Contohlah kita kata. Tu. Dalalah di sini, hayawanun natiq di sini ni bukannya dia itu merujuk kepada insan secara umum, ataupun kita kata hayawanun natiq ini walaupun dia itu ada juzuk, walaupun setengah juzuk dia itu ada makna dan juzuk dia ini memberi makna bagi sesuatu, tapi murakkab dia ini tersusunnya hayawanun natiq ini merujuk kepada insan sahaja. Merujuk kepada insan sahaja. Insan ni mufrad kan murakkab? Mufrad. Mufrad inilah kita tengok di sini mufrad ni. Jadi ada juzuk tak? Ada juzuk hayawan. Lagi sekali. Ada juzuk tak? Ada juzuk hayawan satu, natiq satu. Kemudian juzuk dia itu menunjuk kepada makna tak? Ya, kalau kita kata hayawan. Ada makna tak hayawan? Ada makna. Natiq. Ada makna tak natiq? Ada makna. Habis. Yadullu ala juz'i ma'nahu. Dan kita tahu makna insan itu pula ialah namanya hayawanun natiq. Hayawan ni merujuk kepada sebahagian daripada makna insan. Natiq ini merujuk kepada sebahagian daripada makna insan. Tetapi dalalahnya, pemahaman daripada kata hayawanun natiq ini ghairu maqsudatin. Tidak apa yang dimaksudkan. Maksudnya apa? Maksudnya hayawanun natiq ini merujuk kepada sesuatu, iaitu insan. Bukannya nak buat ayat. Bukan nak buat ayat ni dah. Hakikat insan itu ialah hayawanun natiq. Gabungan daripada hayawanun natiq, ayat hayawanun natiq ini merujuk pada hakikatnya ialah insan. Dah insan ni murakkab ke mufrad sekarang ni? Mufrad lah. Maka mufrad. Dia panggil sebagai mufrad. Kategori mufrad. Habis. Itulah takat tu hari ni ada lagi peta tu. Nanti esok pula lah sambung. Berkenaan dengan kulli dengan juz'i. Faham ke tak tu?
Adakah anda faham? Ui, penat kau lukis-lukis. Jadi whiteboard. Apa dia panggil? Whiteboard. Whiteboard sendiri. Okay. Okay. Itulah tu. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.